Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awani. Hari ini kita mahu berbincang berkenaan dengan satu lokasi yang bukan terbesar di Malaysia dan bukan juga yang mempunyai penduduk yang paling ramai di negara ini, tapi ia antara lokasi yang paling sukar untuk kita tadbir kerana kepadatan penduduknya dan juga mobiliti sosial, dan ia adalah pusat ekonomi negara. Saya merujuk kepada wilayah persekutuan Kuala Lumpur secara spesifiknya. Tatkala kerajaan meletakkan sasaran penambahbaikan 100 hari untuk semua kementerian, sudah tentu Kementerian Wilayah Persekutuan juga tidak terkecuali. Apa sasaran dan cabaran yang dihadapi untuk mentransformasi wilayah persekutuan untuk menjadi lebih baik dalam 100 hari pertama? Saya hari ini disertai oleh Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Syahidan Kassim. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, kita nak menyentuh dahulu berkenaan dengan sasaran 100 hari. Sudah tentu Perdana Menteri telah menetapkan setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal dalam tempoh 100 hari pertama. Ya. Selepas 50 hari lebih, saya kira lebih kurang 53 hari selaku Menteri Wilayah Persekutuan, apa fokus utama Datuk Seri untuk membuktikan pencapaian dalam menerajui wilayah persekutuan? Yang pertama, saya telah letakkan matlamat untuk diri saya lah, bahawa 100 hari ini 100 program. 100 program turun ke Padang. Hari ini hari yang ke-53 dan saya telah turun kepada 49 tempat, masa kurang 4 hari. Jadi saya akan gantikan balik, besok kita akan buat 2 program, hari Ahad kita akan buat 3 program. Jadi seterusnya kita akan pastikan 100 program 100 hari itu mencapai matlamat. Tapi yang paling penting di sini ialah matlamat kita, iaitu matlamat kita ya, dan aspirasi kita. Yang pertama ialah kita nak tingkatkan kesejahteraan sosial, kita nak suruh semula ekonomi dalam maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan ketiganya ialah untuk meningkatkan ataupun memperkukuhkan penyatuan di kalangan penduduk wilayah persekutuan. Jadi dalam masa yang sama kita lihat semasa kita buat program 100 hari ini, dia bukan kita letakkan sasaran untuk turun ke Padang, tapi semasa turun ke Padang itulah kita jumpa masalah lain. Jadi akhirnya masalah tu katalah kita selesai satu masalah, tapi dia ada berkait dan berterusan. Itu sebab 100 hari itu satu program dia akan melebihi lah mungkin 130 140 program gitu. Sebab masalah yang kita selesai ni dia akan berangkai macam jalan lubang lah, dia berangkai. Contohnya kita perbaiki satu tempat, kemudian tempat lain ada kaitan, tapi semasa kita pergi tempat lain, tempat ini tiba-tiba dia terjadi semula apa yang telah dirungutkan oleh warga wilayah. Jadi semua ni kita akan kita perincikan perhatian kita, dan saya bukan saja memberi perhatian kepada yang besar, tetapi kepada yang kecil. Sampai ke peringkat yang paling rendah adalah gelandangan. Jadi kita bagi perhatian kepada semua agar janji kita untuk mensejahterakan kehidupan rakyat wilayah ini menjadi kenyataan. Dan sudah tentu pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP menjejaskan rakyat wilayah persekutuan juga dengan agak serius seperti mana di serata Malaysia. Apa inisiatif Datuk Seri yang telah ataupun sedang dilaksanakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan untuk membantu rakyat, khususnya warga wilayah persekutuan, untuk menjalani kehidupan pasca COVID-19 selepas wilayah persekutuan sudah masuk fasa 4 Pelan Pemulihan Negara? Ya. Program kita adalah program My Food at Wilayah, iaitu bantuan baku makanan. Hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penekanan bahawa benda ini mesti diberi perhatian. Masa PKP dulu kita bagi perhatian kepada miskin tegar. Di wilayah ni kita jangkakan lebih kurang 15,000 begitu. Jadi kita akan terus bagi bantuan selama 3 kali dalam satu hari ini, yang melibatkan peruntukan 750,000. Jadi sekarang ni kita dah masuk ke peringkat yang terakhir. Tapi sudah pasti masih dalam masa kita memberi bantuan kepada miskin tegar itu, tapi ada juga orang yang miskin yang memerlukan bantuan. Itu kita bagi bantuan serta-merta. Dulu semasa sebelum jadi menteri, saya telah wawarkan bahawa kita akan bagi perhatian dalam masa 2 jam. Dia maklum kita bagi perhatian. Sekarang saya sudah berada dalam wilayah sendiri, sudah pasti
perkara-perkara yang berhubung dengan bakul makanan ni, mereka tidak perlu tunggu 24 jam. Pada hari yang sama, insya-Allah kita akan selesaikan. Jadi kita nak pastikan tidak ada warga wilayah yang disebut sebagai miskin di bandar ni lebih teruk daripada miskin tempat lain. Yang ni kita bagi perhatian, kita bagi perhatian sampai sekecil-kecilnya. Tetapi kita tahu bahawa semasa kita bagi perhatian kepada mereka yang memerlukan ini juga, masalah itu berkait dan berangkai lah. Jadi apa pun kita hadapi ini sebagai satu cabaran. Saya mengambil pendekatan yang lebih positif, iaitu semua masalah yang diketengahkan ini adalah cabaran untuk saya untuk menyelesaikannya. Bukan sesuatu masalah yang saya perlu letak tangan di dahi memikirkan bagaimana nak selesai. Tak, kita sebab jalan penyelesaian tu boleh, cuma cepat dan lambat. Kecuali bila kita wawarkan kehadiran kita dengan nombor telefon dan sebagainya, jadi dia bukan wilayah saja, seluruh Malaysia. Itu yang cabaran yang kedua lah untuk saya. Kita akan sentuh berkenaan dengan itu sebentar saja lagi, Datuk Seri. Tapi berbalik kepada apa yang kita bincang sebentar tadi, sekarang fokus kerajaan adalah untuk membolehkan negara dan juga rakyat bangkit semula selepas kesusahan ekonomi yang dihadapi akibat COVID-19, ada yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Dan wilayah persekutuan juga ada banyak masalah yang agak unik berkenaan dengan ini kerana ada kos sara hidup yang tinggi, miskin bandar seperti yang Datuk Seri sebut sebentar tadi. Jadi bagaimanakah kementerian menyelesaikan masalah pengangguran dan juga kehilangan pendapatan dalam kalangan rakyat untuk rangsang semula pertumbuhan ekonomi wilayah persekutuan untuk bangkit semula selepas kita masuk fasa endemik ini? Ya, jadi yang pertama sekali kita sudah kena pasti masalah dan orang kehilangan pekerjaan. Sebagaimana yang saya telah sebut di Parlimen semalam, iaitu jawapan di mana usaha kita untuk bersama dengan Perkeso dan juga lain-lain pihak, kita telah dapat memberi peluang pekerjaan kepada 100,000 orang sejak daripada PKP sampai sekarang. Tetapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa rakyat lain mungkin mereka ada tabung yang mencukupi, tapi bagi mereka yang mencari kehidupan dari masa ke semasa, kita bagi perhatian. Contohnya program keusahawanan komuniti. Ini lebih daripada dia buat daripada rumah. Contohnya macam seni jahitan kreatif di PPR dan PPA, dan dia boleh, kita mengagakkan dia boleh dapat pendapatan dalam RM2,000 sebulan. Hak yang ni kita bagi galakan, kita bagi kursus, kita bagi mesin jahit, dan ini telah melibatkan ramai peserta yang menyertainya. Kemudian program lain dalam masa yang sama kita lihat di antara orang yang terkesan tapi kita tak nampak sebab mereka ni orang muda. Jadi yang pertama sekali kita untuk secara keseluruhan tu kita bagi menteri yang lepas telah isyaratkan bahawa wilayah bebas berniaga. Ini telah kita bagi lesen percuma kepada mereka, lebih kepada 4,000 orang. Mereka boleh berniaga. Tapi hak untuk orang muda ni, kita tengok kita tak boleh tempatkan tempat baru yang orang tak boleh pergi ke sana. Kita akan masukkan mereka di tempat yang orang sedang berniaga sekarang. Contohnya macam tempat-tempat yang popular seperti Jalan Alor, tempat-tempat seperti Brickfield, kemudian Jalan Tengku Deraman, kemudian Kampung Baru. Jadi anak-anak muda akan dilibatkan dalam sektor keusahawanan ni melalui penyertaan mereka. Contohnya macam kita tambah kios, gerai dan sebagainya. Kalau ikut program kita, 2 tahun lagi kita boleh selesai. Tapi kita telah meletakkan matlamat, tahun depan mesti kita bagi sekurang-kurangnya kepada 1,000 orang anak muda yang berumur 30 tahun ke bawah. Mereka boleh dibagi kios, yang kios ni agak mahal sedikit, yang berharga RM35,000 sampai ke RM50,000. Ini termasuk turbine untuk electricity. Jadi kita akan letakkan matlamat 1,000. Mungkin kios tak sempat buat, kita akan buat bagi khemah dulu. Khemah yang kita akan tentukan kualitinya supaya bila dia berniaga ada tarikan. Bukan mereka banner bangunan sendiri dan sebagainya yang boleh menyebabkan dia jadi kurang manis. Jadi anak muda ni kalau dia menyertai program ini, dia sudah boleh memasuki pasaran ini dengan hebat. Cuma mereka perlu ada kepakaran sikit, pandai memasak, berniaga dan lain lagi. Sudah ada beberapa tempat dan saya telah melawat. Dan ada tempat tu semua orang muda saja yang kita telah
telah kita letakkan dan kita tengok perniagaannya cukup menarik dan ramai orang tertumpu ke sana. Jadi semua pihak kita bagi perhatian. Dalam usaha ni kita tengok bahawa di Kuala Lumpur ni ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang berpendapatan sederhana. Kita nak pastikan supaya pertumbuhan ekonomi ini tidak terjejas. Dengan kita kata kita bagi perhatian kat gelandangan, maka tertinggal orang ini, tak. Bagi orang yang berada dalam pasaran perniagaan yang besar, kita akan galakkan mereka berada di pasaran yang berkenaan. Berpendapatan sederhana, kita terus bagi bantuan melalui pelbagai program termasuk program perumahan. Kemudian bagi mereka yang berpendapatan rendah, kita akan bagi peluang supaya mereka boleh menyertai kehidupan. Dan saya telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh korporat. Mereka juga bersetuju untuk sama-sama membantu wilayah supaya sama-sama boleh menggerakkan pertumbuhan ekonomi di sini. Jadi ekonomi yang lebih bercorak keluarga Malaysia lah. Hubungan sosial yang lebih mencorak kepada keluarga Malaysia. Jadi kadang-kadang sesuatu masalah yang kita hadapi itu kadang-kadang orang, macam contohnya orang bercakap bahasa yang tinggi sedikit. Kita masa itulah kita cakap dengan berhemah supaya orang melihat bahawa pendekatan kita adalah pendekatan keluarga Malaysia, bukan slogan, tetapi ia merupakan gagasan yang harus diterima pakai oleh rakyat. Rakyat dengan kerajaan harus bekerjasama menyelesaikan masalah ini. Kita tak boleh kata, ini kerajaan kena buat. Tidak. Untuk jalan berlubang sebagai contohnya, rakyat tolong saya dengan bagi maklumat. Di mana? Kita ada kamera litar yang boleh kita kesan jalan-jalan berlubang ini. Tetapi ada tempat-tempat yang mungkin terlepas pandang, mereka maklum pada saya. Tidak perlu dengan saya tidak perlu berbahasa tinggi, dengan bahasa yang mudah bagi tahu, SMS saya bagi tahu location dan saya akan hantar pasukan di BKL untuk menyelesaikannya. Jadi semua ni saya terima masalah ini. Saya ingat orang kata satu perbuatan yang silap untuk saya mendedahkan nombor telefon. Kalau ada lagi telefon, saya akan dedahkan lagi supaya rakyat boleh hubungi saya. Tidak ada salah untuk rakyat buat demikian. Cuma bagi satu negara yang telefon dan sebagainya di atas masalah-masalah yang lain, insya-Allah kita akan buat yang terbaik untuk selesaikannya. Kalau tak boleh banyak, sikit. Tapi sekurang-kurangnya orang yang telefon tu dia rasa seronok sebab apa? Sudah dapat berinteraksi dengan orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah mereka. Masalah mereka bukan didedahkan kepada umum melalui sosial media, lepas tu kita pun tahu kemudian. Bagi tahu kepada kita serta-merta, insya-Allah kita akan hadapinya dengan cara berhemah. Bagaimana respon dan juga reaksi orang ramai yang Datuk Seri hadapi selepas mengambil keputusan untuk mendedahkan nombor telefon peribadi itu secara umum? 3 hari yang pertama tu agak telefon jam sikitlah. 3 hari yang pertama tu, dan ada 2 hari yang pertama tu sebab saya tengah mesyuarat kabinet dan berbagai lagi. Jadi tak dapat menjawab telefon. Tapi ada satu hari itu saya dapat menjawab daripada 500 panggilan, 500 lebih lah. Sebab saya berada dalam kereta, bergerak dalam masa 5 jam tu, ada sikit traffic jam. Jadi saya boleh menjawab kurang-kurangnya 500 telefon. Dan sekarang ni telefonnya dah reda untuk jalan berlubang dan juga lain-lain masalah. Dia sekarang lebih call yang datang daripada pelbagai tempat di seluruh negara. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik lah. Saya mahu kembali kepada salah satu lagi masalah sistemik Datuk Seri, iaitu rumah tidak mampu milik. Ini masalah yang ada dari dulu, bukan sahaja di wilayah persekutuan tapi di seluruh Malaysia, tapi banyak tertumpu pada Lembah Kelang dan juga wilayah persekutuan. Dan ini masalah yang sudah ada lebih dahulu dari sebelum pandemik COVID-19 tiba, tapi mungkin ia diburukkan lagi oleh pandemik COVID-19. Ramai orang yang mengeluh khasnya di wilayah persekutuan, rumah itu mampu tengok tapi tak mampu milik. Masalah ini sudah lama ada, Datuk Seri, dan cuba diselesaikan oleh beberapa pentadbiran yang berbeza. Jadi bagaimana kementerian di bawah pimpinan Datuk Seri merancang untuk mengatasi isu berbangkit ni? Kita ada 67 rumah PPR. Semua kita aturkan program ini bagaimana kita boleh bangunkan semula PPR dan PPA. Hal ini telah kita rancang dan insya-Allah pada tahun hadapan ianya akan menjadi kenyataan. Program ini orang kata boleh take off lah dengan izin.
Dan saya percaya ini adalah perkara yang kita harus selesaikannya secara berterusan. Kemudian untuk memiliki rumah di Kuala Lumpur ini bukan kita kena memiliki rumah di Kuala Lumpur ini berlain daripada tempat lain. Kita kena kita kena ada pendekatan kita. Yang pertama sekali M40. Kita sering sebut M40, kemarin Speaker Dewan Negara beritahu sebut perkataan bahasa Malaysia. Jadi M40. M40 ni di sini kita dulu kita namakan sebagai residensi wilayah. Sekarang kita nak bagi namakan semula iaitu residensi wilayah keluarga Malaysia. Hak ini adalah untuk M40 tadi lah. Dan keluasannya adalah 900 kaki persegi dan harganya adalah 300,000 ke bawah. Kemudian kita ada B40. B40 iaitu keluasannya adalah 750 kaki persegi dan harganya adalah 200,000 ke bawah. Tapi ada juga pihak swasta yang membinanya di antara B40 dan juga M40. Hak yang ni contohnya pada yang petang ini, rumah yang dibina ialah 850 kaki persegi. Tapi harganya hanya 230,000. Ya, dia seperti biasa 3 bilik tidur, 2 bilik air. Jadi yang ni kalau boleh kita segerakan itu yang terbaik. Jadi di BKL, Kementerian Wilayah akan teruskan program mereka termasuk juga Perbanan Putrajaya dan juga Labuan. Tapi dalam masa yang sama pihak swasta juga tampil ke hadapan untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk membina rumah yang dikatakan mampu milik. Dia mampu tengoklah pada bangunan tinggi kita tengoklah. Tapi sebenarnya orang kita mampu untuk memilikinya sebab kalau mereka sewa pun harganya lebih kurang begitu. Terangan mereka bayar harga yang sama tapi mereka boleh memiliki rumah yang berkenaan. Jadi perkataan rumah mampu tengok dan sebagainya sudah pasti bukan mereka tengok, mereka boleh rumah mampu untuk dimiliki. Jadi program ini berterusan. Kita tidak tidur dengan masalah ini tetapi kita terus buat dan kita merancang dengan rapi supaya di peringkat awal ini kita boleh memberi perhatian kepada perkara ini. Contohnya macam B40 kita ada lebih kurang 15,000 lebih kurang macam tu yang telah kita rancang. Dan tapi untuk M40 ini yang lebih diminati. Yang tu kita sudah ada dekat 60,000 yang telah kita rancang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. So jadi mampu tengok sekarang ni sudah boleh kira mampu dimiliki dan agensi lain yang membuat rumah M40 ni juga sedang tampil ke hadapan seperti Prima dan juga lain-lain agensi dan kita nak selaraskan supaya warga wilayah dan juga lain-lain yang dibenarkan dapat memiliki rumah. Tapi kalau mereka ni tak boleh ambil dua kali lah. Kalau mereka dah memilih untuk pilih B40 lah. Kalau memilih untuk M40, M40. Okey, kita berbalik kepada gambaran besar, Dato' Seri. Ya. Itu cabaran yang didepani oleh setiap kementerian 100 hari untuk membuktikan pencapaian dan juga keberhasilan. Apakah hala tuju yang akan dibawa oleh Dato' Seri untuk memastikan kecemerlangan dan kesejahteraan wilayah persekutuan dan juga wilayah persekutuan menjadi tempat yang lebih baik selepas 100 hari? Ya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perhati benda ni. Itu sebab Yang Amat Perdana Menteri telah turun padang beberapa kali dan kali yang terakhir Yang Amat Berhormat telah turun dan mengisytiharkan penggantian lift yang bernilai 136.2 juta yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Termasuk dalam masa yang sama melalui pemerkasa kita dapat peruntukan dan juga lain-lain lagi. Ini adalah dari segi rumah PPR sekarang ni dilihat di antara masalah besar ialah masalah lift. Jadi yang ni Yang Amat Berhormat minta kita laksanakan serta-merta dan sesegera mungkin. Kami ni dalam 100 hari ini Yang Amat Berhormat telah meletakkan 1 hari ini kita buat yang terbaik lah. Tapi kita bukan 1 hari ini ialah laluan kepada perjalanan yang lebih panjang. Bukan 1 hari untuk jangka masa yang panjang. Saya tak boleh lepas 1 hari ini saya perlahankan gerakan, saya tak boleh. Lepas 1 hari mungkin kita masuk gear 4 lah. Sekarang mungkin gear 2 dan gear 3. 100 hari pertama. 1 hari yang pertama, 1 hari yang kedua dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah rakyat dengan kerajaan ini berpisah tiada. Sebab rakyat tidak perlu
meletakkan gunah gelana yang luar biasa sehingga seolahnya tidak ada penyelesaian. Sebab kadang-kadang beberapa penyampaian kita, kalau setakat kita baca social media, seolahnya masalah tersebut tidak boleh diselesaikan. Contohnya macam ada seorang dia viralkan penguatkuasa ambil tindakan kerana dia berniaga. Padahal dia kata lesen berniaga ni dibenar sampai habis tahun ni. Jadi saya telah melihat tempat itu dan saya dapati sebenarnya dia boleh berniaga. Ubah sikit tempat dia. Sebab kita bukan nak suruh dia ni, kita akan ubah sikit tempatnya. Sebab kadang-kadang mereka boleh berniaga, mereka pergi berniaga di merata tempat. Kita nak tengok supaya tempat itu tidak menjadi halangan kepada orang ramai, halangan kenderaan dan sebagainya. Lagi sekali saya ambil pendekatan yang positif bahawa semua perkara ini boleh kita selesaikan. Cuma yang saya tak boleh selesaikan macam masalah minta tolong menyelesaikan hutang tu, tak mampulah saya berbuat demikian. Tapi setakat untuk mencari jalan bagaimana dia boleh menyelesaikan perkara tersebut, saya boleh tunjuk jalannya. Ya. Datuk Seri, bajet 2022 tidak lama lagi. Ya. Apa yang kita boleh jangka dalam bajet 2022 untuk Kementerian Belia Persekutuan atau apa yang Datuk Seri harapkan ada dalam bajet kali ini untuk Kementerian Belia Persekutuan? Dan seluruh negara lah, bajet ini untuk seluruh negara dan terutamanya wilayah persekutuan lah, sebab sekarang saya berada di sini. Bagi saya ini adalah bajet rakyat. Sebab matlamat kita yang besar ialah untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dan rakyat ni ada beberapa kategori. Kita ada kategori yang dipanggil T20, T20 yang peratan 10,000 ke atas. Kemudian M40, MB40 dan juga di kalangan mereka yang dianggap sebagai miskin tegar. Jadi bajet ini adalah bajet yang memberi perhatian kepada perkara tersebut. Dalam masa yang sama, bajet ini kena ingat, bajet ini harus dijanakan ke arah menggerakkan ekonomi. Sebab kalau ekonomi kita tak bergerak, kita bantu orang, dalam masa yang sama kita kena dapat sumber pendapatan. Dan untuk membolehkan pertumbuhan ekonomi berlaku dengan lebih rancak ialah bila rakyat menyertai program rakyat dan kerajaan akan bagi orang kata kemudahan yang sewajarnya. Contohnya macam wilayah mudah niaga. Jadi hak yang ini kita tengok kalau ada permintaan yang tinggi yang memerlukan mereka berniaga, kita akan teruskan. Tapi dalam masa yang sama saya sebutkan tadi bahawa kehadiran anak muda ialah sekarang ni dah ramai, termasuk mereka yang berumur 18 sekarang ni dah boleh mengundi dan sebagainya. Mereka juga harus beri perhatian, peluang pekerjaan, peluang belajar. Itu sebab di rumah-rumah PPR kita bagi wifi percuma untuk memudahkan mereka belajar. Anak-anak yang ingin untuk menggunakan kenderaan awam, go KL. Bas percuma kepada anak-anak kita dan sebagainya. Jadi bajet ini kita mengharapkan satu bajet membela rakyat. Satu bajet yang akan menggerakkan rakyat kepada pertumbuhan ekonomi. Dan yang penghabis sekali ialah bila rakyat sudah berada di tahap yang demikian rupa, perpaduan harus ditingkatkan. Wilayah ini ialah kita tahu bahawa terdapat 46.3% begitu orang-orang Melayu, 43% orang Cina dan orang India 10%. Jadi perpaduan penting harus ditingkatkan di wilayah. Bila rakyat bersatu padu, sudah pasti rakyat akan bekerjasama dengan kerajaan untuk menggerakkan kesejahteraan hidup masing-masing. Bagaimana nak yakinkan rakyat tentang kerajaan ini sememangnya kerajaan yang mahu membuktikan keberhasilan, mengubah persepsi rakyat dengan naratif keluarga Malaysia, tawaran Perdana Menteri untuk semua diberikan tanpa mengira parti, kaum dan juga lapisan masyarakat? Ya. Yang pertama sekali yang saya buat ialah saya berjumpa dengan semua wakil rakyat di wilayah persekutuan. Kerajaan dan juga pembangkang. Wakil rakyat DAP kita telah jumpa. Kita buat dengan izin engagement dengan mereka dan mereka juga menyatakan permasalahan rakyat kepada saya. Demikian juga kawan-kawan daripada Bersatu dan juga PAS, UMNO sudah pastilah saya UMNO. Jadi kita buat engagement juga dengan PKR. Jadi di peringkat kepimpinan termasuk MPP saya dah berjumpa semua sekali
Dan di pihak tokoh-tokoh utama, kita namakan tokoh korporat ni juga saya telah berjumpa sebahagian besar daripadanya. Dan rakyat ni saya turun ke Padang tiap-tiap hari, dan kalau saya tak sempat belah pagi, saya buat belah malam. Yang paling penting ialah berjumpa rakyat dan mereka akan menyatakan rungutan, keluhan mereka dan sebagainya. Dan saya mengambil pendekatan yang lebih positif. Kalau mereka kata mereka sudah komplain, jangan terajak cakap lah sampai 30 tahun dah komplain, saya dah fikir rumah ni baru siap 20 tahun lah sebagai contoh. Jadi dia kata 30 tahun pun tak apa, no problem. Yang paling penting ini adalah keluhan rakyat. Keluhan rakyat ini adalah PM nak, Perdana Menteri nak kita supaya kita mendengar keluhan dan selesaikan masalah. Itu sebab yang baku makanan tadi, PM bertanya sekali lagi kepada kami, apakah baku makanan telah pun diedarkan? Kami kata ya, dan kita menunggu fasa terakhir untuk kita edarkan untuk tahun ini. Dan PM memikirkan bahawa bajet tahun depan juga memberi perhatian kepada perkara ini, dan saya tengok ada pengumuman yang dibuat oleh KPKT kemarin ataupun 2 hari yang lepas berhubung dengan sewa rumah PPR. Yang macam di wilayah kita menunggu keputusan kerajaan tentang perkara ini. Tapi pada masa sekarang kita bagi sewa percuma lah. Okey. Datuk Seri, terima kasih. Sama-sama. Datuk Seri Syahidan Kasim, Menteri Belah Persekutuan. Terima kasih kepada anda kerana menonton agenda Awani episod ini. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.